Selamat menonton video berkaitan pengurusan pemilihan murid prasekolah daerah Kuching. Diharapkan video ini dapat membimbing dan membantu sekolah dalam menguruskan proses pemilihan murid ke prasekolah dan urusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini. Langkah yang pertama, sekolah perlu muat turun Excel daripada sistem e-prasekolah. Okey, contohnya saya tunjukkan di sini. Okey, saya masuk dahulu ke sistem SMPK dan seterusnya saya klik sini untuk masuk ke permohonan e-prasekolah. Okey, dan kita lihat di sebelah kanan sini ada butang muat turun senarai permohonan. Klik pada butang tersebut dan kita akan lihat selepas butang biru tu selesai, tak lagi bersinar-sinar, maksudnya sudah selesai muat turun e-prasekolah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke langkah seterusnya ialah pastikan murid disusun mengikut wajaran yang tertinggi ke terendah dan lengkapkan tapak Excel dengan rang catatan keputusan dan justifikasi jika ditolak permohonan murid tersebut. Okey. Tadi kita sudah muat turun, jadi kita sekarang pergi ke folder muat turun iaitu downloads, cari borang tadi iaitu e-prasekolah. Langkah seterusnya cikgu boleh renamekan dia supaya untuk tahun ini, tahun permohonan 2022, namakan dengan nama sekolah SKABC contohnya. Okey. Dan seterusnya bukakan tapak tersebut. Okey. Tadi yang kita lihat, sekolah ini hanya ada sebuah kelas. Kalau sebuah kelas maksudnya bilangan murid yang kita boleh terima hanyalah sehingga 25 sahaja. Tapi kalau kita lihat di sini, kita ada 30 permohonan. Maksudnya, akan ada 5 orang yang akan tidak berjaya. So, kolom ini sangat panjang, jadi saya hidekan dia dulu. So, kita tak perlu lihat benda yang ini dahulu. Kita hidekan dia. Okey, yang penting yang saya nak tunjukkan di sini ialah bahagian wajaran. Okey, wajaran yang kita nak lihat. Okey, kita bagikan border kepada semua ni dulu supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, dan kalau kita lihat ayat dia terpotong, tapi sebenarnya tak potong, dia terselindung. Jadi kita nak munculkan semua ayat itu, kita pergi gunakan fungsi wrap text. So, sekarang sudah nampak. Yang ini adalah wajaran untuk kohort umur. Yang ini adalah per kapita. Yang ini adalah kewarganegaraan ibu bapa. Yang ini adalah jarak rumah daripada prasekolah. Dan yang ini adalah jumlah wajaran dia, seorang murid itu. Kalau kita lihat di sini, tapak Excel yang kita buat turun itu telah disusun mengikut urutan daripada yang paling tinggi ke paling rendah. Sekiranya terdapat ibu bapa yang salah isi maklumat, contohnya maka gaji tersebut sudah berubah, dia salah isi, so cikgu kena buat manually. Contohnya kalau yang ini salah isi, wajaran makannya sebenarnya kurang daripada 25, jadi cikgu sendiri kena manually hitung dan lepas tu type sendiri di sini dan pastikan jumlah wajaran dia adalah betul. Selepas itu cikgu gunakan sort untuk fungsi sort ni untuk susun dia semula daripada tinggi ke rendah. Okey, ataupun boleh sort menggunakan sini pun boleh. Kalau gunakan sini dan kita boleh pilih kolom berapa yang kita nak sort, jumlah wajaran. Okey, kita pilih dari sini jumlah wajaran. Okey, dan kita boleh sort daripada A to Z. Maksudnya yang paling besar ke kecil lah. Contohnya. Okey, saya tak sort sebab sudah disusun dengan ikut urutan. Jadi seterusnya kita tambahkan kolom keputusan
dan di sini justifikasi. Okey, apakah keputusan bersyarat terhadap murid-murid yang ada mohon tersebut? Okey, kalau kita lihat semua ini, maka wajarannya sudah disusun. Jadi secara, kalau semua sematkan dokumen dia betul, jadi kita akan tahu 25 murid yang teratas itu memang berjaya diterima, dan 5 murid yang terbelakang memang ditolak, tidak berjaya, kerana memakai wajaran mereka kurang daripada yang 25 teratas tu. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan sistem merit. Okey, jadi kalau kita lihat kenapa mereka ni tidak berjaya, kita lihat dari segi kohort umur. Umur mereka 20 saja daripada 40 yang lain ni. Tapi yang ini disebabkan mereka ada dari faktor per kapita dan juga jarak dan lain-lain. Okey, dan kita lihat markah wajaran mereka lebih tinggi. Jadi jumlah markah wajaran yang lebih tinggi melayakkan mereka untuk masuk ke prasekolah. Okey, yang tidak berjaya ini semuanya adalah disebabkan faktor umur dan juga ada faktor lain seperti jarak dan pendapatan per kapita tersebut. Okey. So save it. Okey, so kalau cikgu takut untuk kena maklumat yang lain, cikgu boleh unhide kan dia untuk kembalikan semula supaya nampak semuanya. Okey. Jadi ini sahaja yang cikgu perlu hantar kepada saya. So save dulu. Berikut adalah pengiraan wajaran dalam sistem merit kemasukan murid ke prasekolah KPM. Berpandukan buku garis panduan pengurusan prasekolah edisi 2017. Seterusnya, sekolah perlu mengadakan mesyuarat pemilihan murid prasekolah sebelum 15 Julai. Ahli-ahli jawatan kuasa pemilihan murid prasekolah adalah seperti yang tertera di skrin. Maklumat ini diperoleh daripada buku garis panduan pengurusan prasekolah edisi 2017. Pihak pentadbir sekolah perlu mengeluarkan surat lantikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa ini. Untuk wakil komuniti, bolehlah terdiri daripada PIBG, YDP PIBG, ataupun ketua kampung, ataupun penghulu, ataupun kapitan, dan mana-mana yang bersesuaian. Agenda mesyuarat pemilihan murid prasekolah bagi sesi 2023-2024 adalah seperti yang berikut. Yang penting adalah perkara 4.1 iaitu syarat-syarat kemasukan ke prasekolah, 4.2 senarai nama murid dan markah wajaran iaitu tapak Excel yang telah dimuat turun tadi, dan 4.3 keputusan pemilihan mesyuarat iaitu dan justifikasi terutamanya bagi murid-murid yang tidak berjaya tersebut. Apakah sebab mereka tidak berjaya? Dan 4.4 tarikh pendaftaran iaitu tarikh pendaftaran untuk murid yang baru untuk masuk ke sesi akademik yang akan datang. Seterusnya, sekolah perlu hantar minit mesyuarat dan tapak Excel tersebut dalam bentuk soft copy yang telah dikemas kini ke pautan berikut: bit.ly/pilihpra.0324 sebelum 23 Julai. Dan sekolah tidak perlu menghantar hard copy lagi ya. Sebelum 23 Julai juga, pihak sekolah iaitu PPM Prasekolah perlu key in keputusan berjaya ataupun tidak berjaya dalam sistem e-Prasekolah. Selain itu, sekolah perlu klik maklumat pendaftaran yang akan dicantikkan dalam surat tawaran bagi yang berjaya. Sila klik perkataan edit
seperti yang ditunjukkan dalam anak panah di dalam skrin. Key in semua maklumat yang dikehendaki dan tarikh pendaftaran adalah tarikh yang dipersetujui semasa mesyuarat pemilihan murid tadi. Tarikh surat pula adalah diselaraskan pada 5 Ogos setiap tahun. Keputusan perlulah diumumkan. Okey, daripada 1 hingga 5 Ogos, sekolah boleh mula mencetak surat tawaran dari sistem e-prasekolah. Selepas 5 Ogos, pihak sekolah perlu umumkan keputusan kepada murid kepada ibu bapa sama ada melalui notis ataupun pengumuman ataupun mana-mana kaedah komunikasi yang sesuai seperti menggunakan WhatsApp ataupun mana-mana media sosial. Sekiranya permohonan tersebut tidak berjaya, ibu bapa boleh membuat rayuan. Okey, proses rayuan melalui sistem e-prasekolah bermula dari 5 Ogos hingga 20 Ogos menggunakan ID dan password ibu bapa yang didaftarkan semasa permohonan tersebut dibuat. Sekiranya ibu bapa membuat permohonan menggunakan manual, manakala mereka perlu membuat rayuan secara manual dan sekolah boleh key in rayuan tersebut dalam sistem. Keputusan adalah bergantung kepada kekosongan yang ada. Okey, jadi sematkan rayuan bolehlah dibuat mulai 10 September. Sekiranya sekolah yang dimohon itu adalah sudah penuh, maka kita boleh menawarkan ke sekolah prasekolah lain yang berdekatan dengan persetujuan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak bersetuju, maka mereka boleh pergi mencari ke tadika-tadika lain seperti tadika kemas ataupun sedidik ataupun yang lain-lain. Sekian sahaja daripada saya, Puan Lauli Pakar, Unit Prasekolah dan Sekolah Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Terima kasih.